Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu semula pada kelas online tata bahasa asas bahasa Arab. InsyaAllah kita akan sambung hari ini pelajaran ke-5, iaitu objektif pertama. Jadi pada pertemuan terlepas kita telah membincangkan sedikit sajalah, kasih gambaran tentang apakah yang kita nak buat dalam pelajaran ke-5 ini, iaitu kita nak lihat objektif-objektif tertentu tentang wazan 5. Wazan 5 pertamanya terdiri daripada 5 wazan tu, iaitu kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku, kata pelaku dan kata yang dilaku, dan satu lagi kata terbitan. Jadi sekarang ni pelajaran 5 ni kita nak menumpukan kepada dua wazan. Yang pertama tu iaitu kata kerja telah berlaku dan kata kerja sedang berlaku, yang mana daripada wazan asalnya akan terpecah wazan-wazan lain yang mempunyai makna-makna tersendiri. Jadi wazan 5 tu kalau kita boleh ingat semula, telah berlaku fa'al, sedang berlaku yaf'al, pelaku ialah fa'il, yang kena laku, yang dilaku, maf'ul wazan dia, dan kata terbitan ialah fa'il. Fa'il ni banyak kata terbitannya. Jadi kata yang umumnya ialah fa'il. Dan kita nak bincangkan satu persatu lah. Tiap-tiap wazan 5 ni ada pecahannya. Jadi yang penting sekali, yang awal ni kita kena tahulah wazan 5 tu apa dia. Susunan dia. Kerana dia bergantung kepada perbincangan seterusnya nanti, bergantung kepada tiap-tiap wazan itu. Jadi inilah pelajaran ke-5, kita nak melihat perbincangan lanjut tentang wazan 5 ini. Jadi kita terus kepada objektif kita yang pertama. Baik, kita teruskan ya. Objektif kita yang pertama ni ialah ganti nama. Bagi bahasa Arab, daripada aspek pihak penutur, jantina penutur dan juga bilangan penutur. Jadi ganti nama tu macam dia, saya, kamu, ganti nama lah. Tapi bahasa Arab dia banyak lagi ya. Jadi kita lihat sini. Dari aspek jantina, sama ada dia lelaki atau perempuan, ada beza. Aspeknya sama ada yang kita bercakap tentang dia, ataupun yang kita lawan bercakap, kamu, ataupun kita sendiri, penutur sendiri. Dan bilangannya sama ada bilangan dia satu ataupun lebih daripada itu. Jadi berambil kira tiga aspek ni, dia punya ganti nama itu berbeza-beza. Jadi sini disenaraikanlah dalam muka surat 56. Elok sekali kalau kita hafal supaya kita hafal bukan setakat menghafal tapi hafal dengan spontan. Macam kalau bahasa Inggeris, kalau dia untuk lelaki kita kata he, kalau perempuan kita kata she. Jadi itu kita tak ada masalah, kita boleh sebut dengan spontan tanpa berfikir panjang. Jadi bahasa Arab pun dah tambah lagi ya. Jadi saya di paparan ni, jadual ni, bilangan 1 untuk jantina lelaki dan bilangan 1 jantina perempuan. Jadi ini kita rasanya setengah kita dah tahulah. Kalau dia tu kita kata sebut huwa untuk lelaki. Kalau untuk perempuan kita sebut hiya. Kalau kamu untuk lelaki, anta. Kalau kamu untuk perempuan, anti. Dan kalau saya ataupun aku, kita sebut ana, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, itu ialah bilangan 1. Tapi kalau bilangan lebih daripada 1, banyak. Jadi kalau bilangan itu yang jadual yang kedua, jadual yang kedua ni. Kalau jantina dia lelaki, kalau mereka untuk lelaki kita sebut hum. Kalau kamu semua lelaki, antum. Dan kalau kami sama lelaki atau perempuan, nahnu. Dan kalau mereka untuk perempuan disebut hunna. Kalau mereka, kalau kamu semua perempuan disebut antunna.
Jadi ini ialah ganti nama dalam bahasa Arab. Jadi tak ada apa perbincangan, hanya kita perlu menghafal dan menguasainya secara spontan. Jadi tak ada masalah ya. Huwa, hiya, dia, anta, anti, kamu, lelaki dan perempuan je lah. Ana, saya, lelaki atau perempuan. Dan mereka, hum, hunna, mereka juga, tapi hunna perempuan. Antum, kamu semua lelaki. Antunna, kamu semua perempuan. Dan nahnu, lelaki atau perempuan. Sama je. Baik, ini ialah tentang ganti nama dalam bahasa Arab. Dan di sini saya sengaja mengabaikan yang menunjuk pada bilangan 2. Kerana 2 ni jarang-jarang kita gunakan dalam perbualan ataupun dalam teks. Jadi sementara ni diabaikanlah. InsyaAllah dah mantap, nanti barulah kita boleh kembali balik yang menunjuk pada 2 itu. Jadi sekarang ni perbahasan kita tanpa bilangan 2 lah, sama ada lelaki atau perempuan ataupun pihak kamu ataupun pihak dia. Baik, kita terus kepada objektif kedua. Objektif kedua kita ialah ini dah disebut juga pada pertemuan lepas. Objektif kedua kita ialah baris bagi bahagian huruf Ain. Wazan kata kerja telah berlaku. Jadi ini bahagian Ain ya. Jadi perbahasannya seperti berikutlah. Baris bagi huruf kedua iaitu huruf Ain, Fa, Ain, Lam ni huruf kedua di Ain, tidak semestinya dibariskan dengan baris atas. Ini yang perbincangan seterusnya lah. Kerana pada asalnya memang begitulah fa'al yang kita sebut. Tapi kadang-kadang ia dibariskan dengan baris bawah, dia akan disebut fa'il. Dan kadang-kadang dia dibariskan dengan baris depan, dia akan disebut fa'ul. Jadi bukannya fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fa'il. Tapi fa'il pun boleh, ataupun fa'ul pun boleh. Itu nak diberitahu lah. Nak ditambah lagi wazan fa'al boleh, wazan fa'il boleh, wazan fa'ul pun boleh. Untuk kata kerja telah berlaku. Maksudnya bahagian Ain dia berubah. Baik, daripada segi kekerapan, baris atas adalah yang paling kerap. Ini diikuti dengan baris bawah. Maksudnya fa'al itu paling banyak digunakan. Katab, nasar, raja' dan sebagainya. Dan keduanya ialah baris bawah. Seperti syarib ataupun ada contoh-contohnya. Dan baris depan yang paling sedikit. Seperti kabur ataupun sahul ataupun sa'ub dan sebagainya. Akan ada contoh-contoh di bawah ni lah. Seterusnya pembahasannya ialah contoh-contoh perkataan yang menggunakan wazan-wazan kata kerja telah berlaku sama ada fa'al, fa'il ataupun fa'ul. Jadi yang pertamanya ialah kata kerja dengan bahagian huruf Ain wazan dibariskan baris atas. Contohnya ni lah dia. Pertama contoh di sini ialah fatah. Fatah maknanya dia telah buka. Ada perbahasan nanti kalau perempuan telah buka macam mana lain sikit. Kalau saya telah buka, kamu telah buka dan sebagainya, ada perbahasannya. Tapi pada umumnya kita nak cerita di sini ialah bahagian Ain itu. Fa, Ain, Lam, Fatah, Ta itu pada sini bagaimana? Baris atas. Inilah contoh-contoh kata kerja di mana Ainnya dibariskan dengan baris atas. Iaitu Fatah. Dia tak boleh sebut Fatih, tak boleh sebut Fatuh. Dia Fatah. Maknanya telah buka. Ini contoh ayatnya ialah Fatah Muhammad al-Bab. Iaitu Muhammad telah buka pintu. Fatah. Dia tak boleh sebut Fatih. Jadi ini contoh wazan fa'al. Kerana wazan fa'il nanti ada di bawahnya. Di bawahnya ada wazan fa'il. Dan kita akan senaraikan beberapa perkataan ataupun kata kerja yang menggunakan wazan fa'il. Jadi yang contoh pertama ni ialah Fatah. Dia telah membuka. Baik, Muhammad telah buka pintu. Jadi bahasa Arabnya ayatnya ialah Fatah Muhammad al-Bab. Baik, kita boleh masuk sedikit. Kaedah Nahu. Nahu ni apa sekarang ni? Perkataan. Membentuk perkataan. Perkataan kata kerja ni. Tetapi apabila di dalam ayat, baru kita boleh masuk Nahu sikit lah. Maksudnya apa Nahu? Maksudnya ialah baris akhir Muhammad ni. Nak sebut apa? Muhammadun ke Muhammadan ke Muhammadin. Kemudian al-bab, nak sebut macam mana? Al-babu ataupun al-baba ataupun al-babi. Jadi ini perbahasan. Baris akhir ni perbahasan ilmu Nahu. Kita tersentuh bahawa pelaku bagi satu perbuatan, baris akhir ni baris depan. Kalau objek bagi sesuatu kata kerja, baris akhir ni baris atas. Jadi sekarang ni siapakah yang melakukan perbuatan fatah? Telah buka Muhammad. Jadi baris akhir perkataan Muhammad ni dibariskan dengan baris depan. Fatah Muhammadun
Baik, objek bagi satu kata kerja dibariskan baris atas, baris akhirnya. Jadi al-baba. Barulah kita masuk ilmu nahwu dengan menyebut baris akhir satu perkataan dalam ayat. Tapi kalau kita tak menyebut baris akhir pun tak apa. Kita boleh faham. Kita sebut Fatah Muhammad al-bab. Faham dah apa maknanya. Tapi dari segi ilmu nahwunya, kalau kita nak menunjukkan kaedah ilmu nahwunya, bagaimanakah kita nak bariskan perkataan Muhammad ni dan perkataan al-bab, jadi itu masuklah ilmu nahwu. Pelaku bagi kata kerja baris akhir ni baris depan. Objek bagi kata kerja baris akhir ni baris atas. Fatah Muhammadun al-baba. Baik, kita nak tengok contoh kedua. Kata kerja yang mana bahagian ain dia baris atas. Jadi kalau kita padamkan lam di sini, kita akan boleh sebut sendiri. Beginilah contohnya. Jalas. Jadi kenapa kita sebut jalas? Kerana perkataan kata kerja ni dibentuk dalam wazan fa'al. Jadi kita tak boleh sebut jalis, tak boleh sebut jalus. Jadi di sini jalas. Jadi maknanya dia telah duduk. Baik. Ayat ni bagaimana? Lelaki itu duduk, maksudnya dia telah duduk di hadapan rumah. Di ayat ni ialah jalas ar-rajul amam al-bait. Ini bacaan yang ringkas tanpa menyebut baris akhir. Jadi lelaki itu telah duduk di hadapan rumah. Baik, di sini kalau kita nak aplikasikan kaedah tata bahasa nahwu, kaedah nahwu tu baris akhir berubah, kita nak kata apa? Rajulu ataupun ar-rajula ataupun ar-rajuli. Di kaedah tadi mengatakan pelaku bagi satu perbuatan, baris akhir ni mestilah dibariskan dengan baris depan. Jadi di sini kita mestilah sebut ar-rajulu. Jalas ar-rajulu amam. Okey, mim ni akhir ni nak sebut macam mana? Ni kita pun dah sentuh sebelum ni bahawa sekiranya ungkapan ataupun perkataan itu menunjukkan tempat ataupun masa ataupun sebab ataupun keadaan ataupun objek bagi satu kata kerja, baris akhirnya kena dibariskan dengan baris atas. Jadi di sini amam, kalau kita baca dengan cara ringkas, tetapi nak baca dengan menyebut baris akhirnya, kita sebutlah amama. Amama al-bait, rumah, di hadapan rumah. Jadi al-bait sini nak baris apa tu? Ini kita aplikasikanlah. Kita aplikasikan apa dia? Kaedah-kaedah membaris akhir sesuatu perkataan. Jadi sekarang kita dah sentuh ni dalam tajuk ungkapan, sama ada ungkapan sifat ataupun bukan sifat. Jadi ada dalam muka surat 36 iaitu kalau ungkapan ni, kalau perkataan nombor 2, perkataan kedua ni, al-bait ni bukan sifat. Al-bait maknanya rumah, dia bukan sifat, dia bukan panjang, pendek, besar, kecil. Jadi apabila perkataan nombor 2 dia bukan sifat, baris akhirnya wajib dibariskan dengan baris bawah. Itu kaedah dia lah. Jadi kita nak aplikasikan ilmu nahwu, kan kita sekarang membicarakan tentang perkataan, iaitu kata kerja. Tapi kalau kita nak aplikasikan juga, kita akan sebut amama al-baiti, iaitu di hadapan rumah. Ini adalah aplikasi ilmu nahwu lah, bahawa baris akhir suatu perkataan itu berubah-ubah mengikut fungsi tata bahasanya. Kalau fungsi tata bahasanya, kita menceritakan tentang suatu, ataupun dia predikat menceritakan tentang suatu, baris akhirnya baris depan. Kalau dia melakukan satu perbuatan, baris akhirnya baris depan. Selain daripada itu, baris akhirnya baris atas. Kalau di satu perkataan, menunjukkan pada objek, seperti al-bab tadi tu, al-baba, atau menunjukkan pada tempat, amama, atau menunjukkan pada masa, ba'dal maghrib dan sebagainya, atau menunjukkan pada sebab, atau menunjukkan pada keadaan. Jadi ini kita nak ingat semula kaedah-kaedah ni. Dan kalau ada perkataan seperti fi, ataupun min, ataupun ila dan sebagainya, perkataan selepasnya baris akhirnya akan dibariskan dengan baris bawah. Jadi kita jumpa contoh-contoh nanti, kita akan memantapkan lagi kaedah ini. Karena ni kita nak tunjuk aja wazan fa'al di sini. Jadi kalau ditakdirkan tidak dibariskan, nak sebut macam mana ni? Oleh kerana kita tahu bahawa dia di wazan fa'al, kita sebutlah rafa'. Apa makna rafa'? Dia telah angkat. Baik, ayat dia bagaimana? Pelajar itu telah mengangkat tangannya. Jadi rafa' telah mengangkat, at-talib yadahu. Di sini terpaksa dizahirkan pada akhirnya.
Kita tak boleh kata yadhu. Maksudnya ada setengah perkataan kita terpaksa zahirkan baris akhirnya daripada awal lagi. Kalau atasnya tak apa. Jalas ar-rajul amam al-bait. Boleh kita sebut begitu. Tapi di sini yadhu tak boleh. Kita kena ada ilmu untuk membaris akhirkan yad. Yad ini maknanya tangan. Di yadahu, hu ni nya. Jadi di sini kita tahulah bahawa baris akhir perkataan talib nanti akan dibariskan dengan baris depan kerana dia berlaku bagi kata kerja rafa'. Rafa' at-talibu yadahu. Pelajar itu telah mengangkat tangannya. Ini contoh yang ketiga. Baik, kita teruskan. Contoh yang keempat. Qara'. Kalau kita buang baris ni kita tahulah nak sebut dia ialah qara' kerana dia wazan dia fa'al. Qara' makna apa? Telah baca, dia telah baca. Jadi ayatnya cikgu telah membaca buku itu. Qara' al-mudarris al-kitab. Jelas waktu nak sebutnya qara'. Okey, kita masukkan ilmu nahu. Jadi siapakah yang membaca ni? Cikgu. Jadi baris akhir cikgu ialah baris akhir ni ialah baris depan. Jadi qara' al-mudarrisu. Jadi al-kitab ni baris akhir ni apa dia? Kena baris atas kerana dia ialah objek bagi perbuatan baca. Baca ada orang yang baca dan ada benda yang dibaca. Jadi dari segi kaedah nahu, kita mesti ikut baris dia mengikut fungsi tata bahasanya. Jadi oleh kerana Alkitab ini objek, baris akhir ini mesti dibariskan dengan baris atas. Oleh kerana al-mudarris ini ialah pelaku bagi perbuatan kata kerja qara', telah membaca, baris akhir perkataan cikgu al-mudarris kena dibariskan dengan baris depan. Jadi kalau sebagai pengenalan awal ni, InsyaAllah kita selalu tengok, kita akan lebih mantap lah. Tapi siapa yang dah tahu tu, kita mantapkan lagi. Biarlah jadi spontan, tak ada masalah. Baik, seterusnya. Contoh yang seterusnya, dafa'. Dafa' apa maknanya? Telah bayar. Dafa' juga maknanya telah tolak. Tapi di sini, mengikut ayat, maknanya yang sesuai ialah telah bayar. Ayat ni ialah Ahmad telah bayar harga majalah itu. Ahmad telah bayar harga majalah itu. Jadi dafa' telah bayar, Ahmad harga thaman al-majallah. Baik. Kaedah mengatakan, kita aplikasikan nahu. Kaedah mengatakan pelaku bagi kata kerja baris akhir ni pada depan. Jadi kita sebut Ahmadu. Ini ada perbahasan lain dia. Kerana Ahmad ini kalau wazan dia begini atau perkataan ni baris akhirnya tak boleh dibaris dua. Ini ada perbahasan lain atau pasal ditulis baris satu je, Ahmadu bukan Ahmadun. Baik, itu Ahmad telah melakukan perbuatan. Dia yang pelaku bagi perbuatan membayar. Apa yang dibayar? Harga. Jadi harga itu baris akhirnya ke baris atas. Thamana dengan al-majallah, ta marbutahnya baris apa? Kita aplikasi kaedah tadi, dua perkataan. Yang mana perkataan nombor dua ni bukanlah sifat bagi perkataan yang pertama. Jadi al-majallah itu ialah majallah, bukan sifat. Jadi kaedah mengatakan kalau dua perkataan, perkataan nombor dua itu bukan sifat bagi yang pertama, wajib perkataan nombor dua itu baris akhirnya dibariskan dengan baris bawah. Jadi kalau kita nak baca dengan baris akhir, kita kena baca dafa' Ahmadu thamana al-majallati. Itu cara pembacaan dengan mengaplikasikan ilmu nahu, iaitu baris akhir perkataan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi, kita akan mantapkan lagi kaedah-kaedah ni. Baik. Seterusnya, kata kerja badak. Badak maknanya apa? Dia telah mulakan. Badak. Baik. Ayatnya pelajar-pelajar itu atau pelajar telah mula mengulang kaji. Yang membuat kata kerja mula ialah pelajar-pelajar itu. Tapi apakah yang kena mula itu? Itu ialah objek bagi mula. Jadi di sini badak at-tullabu. Kenapa baris akhir at-tullabu ni baris akhirnya depan? Kerana dia melakukan perbuatan mulakan sesuatu. Jadi apakah yang dimulakan? Al-muraja'ata, baris atas. Kerana dia objek bagi kata kerja mulakan. Jadi kita dapatlah contoh tadi, contoh-contoh daripada ayat-ayat yang telah bincangkan tadi. Kita nampak bagaimana aplikasi ilmu nahu itu. Jadi ilmu nahu ini perlu kita faham dulu dan kita perlu aplikasikan dia secara spontan tanpa berfikir panjang. Memanglah pada awalnya kita kena fikir sekejap. Kita kena tanya, kalau dafa' bayar, siapa yang bayar? Ahmad, okey, pada akhirnya pada depan.
Apa yang dibayar? Harga baris akhir baris atas. Kemudian harga majalah. Majalah ni apa kaitan dia dengan harga? Adakah majalah ni sifat bagi harga? Tidak. Kalau dia bukan sifat, baris akhir ni wajib pada bawah. Jadi itu yang pada awalnya kita kena pelan-pelan sikit. Dafa Ahmadu thamana al-majallati. Itu kalau dah biasa nanti dia akan jadi spontan, kita boleh baca dengan ataupun kita boleh ungkapkan dengan mudah saja. Ya. Baik. Kita tengok contoh yang seterusnya. Jadi contoh seterusnya contoh nombor 2 ni dia ialah contoh-contoh kata kerja yang dibentuk dalam wazan fa'il. Tadi tu fa'al. Fa'il. Baik, fa'il bagaimana? Contohnya ini dia. Kalau ain lam mim, maknanya dia telah tahu. Jadi wazan dia ialah fa'il. Jadi kita kena sebut alim. Ayat ni ialah projek itu tahu tarikh peperiksaan. Jadi ayat bahasa Arabnya ialah alim at-talib tarikh al-imtihan. Jadi di sini kata kerja ni dibentuk dalam wazan fa'il. Tak boleh kata alam, tak boleh kata alum. Jadi itu dah jelas, kita boleh sebut dengan betul iaitu alim at-talib tarikh al-imtihan. Kita aplikasikan ilmu nahwu. Siapa yang tahu? Pelajar itu. Jadi baris akhirnya baris depan. Apa yang dia tahu? Tarikh. Tarikh baris atas. Kemudian imtihan ni baris akhirnya baris apa? Baris bawah. Kenapa? Kerana dia bukan sifat bagi tarikh. Kerana dia kategori ungkapan. Ungkapan bukan sifat. Kataan kedua tu wajib dibariskan yang baris bawah. Jadi kita aplikasikan ilmu nahwu alim at-talib tarikh al-imtihan. Ini jelas ya? Kita buat contoh-contoh lain, insya-Allah kita akan mantap lagi kaedah ilmu nahwu ini. Baik, ayat yang seterusnya ataupun perkataan soal amil. Amil maknanya apa? Telah melakukan. Dia tak boleh sebut amal, tak boleh sebut amul. Amil maknanya telah melakukan. Ayatnya Muhammad telah buat, telah melakukan, telah buat tugasan-tugasan itu. Di ayatnya dalam bahasa Arab, amil Muhammad al-wajibat. Perkataan Muhammad ni baris akhirnya kena dibariskan yang baris depan kerana dia ialah pelaku bagi kata kerja buat. Dia amil Muhammad al-wajibat. Dan di sini sebenarnya kita tak boleh baris atas, kena baris bawah kerana ada perbahasan dia di antara kategori kata nama. Terdapat kategori kata nama yang dia tidak akan dibariskan baris atas sama sekali. Dia hanya boleh berbaris depan dan berbaris bawah. Walaupun sepatutnya sekarang ni al-wajibata kerana dia objek bagi kata kerja amil. Tetapi dia tak boleh tulis al-wajibata, dia kena tulis al-wajibati. Jadi di sini insya-Allah akan dibincangkan dalam bila tiba masanya nanti insya-Allah. Hanya di sini nak perkenalkan sajalah tugasan-tugasan tu ialah kewajipan-kewajipan al-wajibat. Baik, selesai tu. Sekarang ni kita nak tengok lagi kata kerja yang dibentuk dalam wazan fa'il. Jadi seterusnya ialah shin ra ba, iaitu telah minum. Ini nak sebut bagaimana dia telah minum syarib. Tak boleh kata syarab ataupun syarub. Ayatnya lelaki itu telah minum kopi. Jadi ayat ini ialah syarib ar-rajul al-qahwah. Jadi syarib betul lah. Tapi ar-rajul ni nak sebut baris akhirnya apa dia? Dah kita dah ada contoh 2-3 kali contoh, kita automatiklah insya-Allah kita faham ar-rajulu kerana dia yang minum. Apa yang diminum? Kopi al-qahwata. Itu saja ya. Baik, seterusnya. Hafal. Telah menghafal, wazan ni ialah fa'il juga. Jadi kena sebut hafiz. Maksudnya dia telah menghafal. Contohnya budak itu telah menghafal Al-Quran. Di ayatnya ialah hafiz al-walad al-Quran. Jadi nak baris akhirkan perkataan budak itu, dia dibariskan di depan. Kenapa? Dia melakukan perbuatan telah menghafal. Dan Al-Quran di sini pada akhirnya baris atas. Kenapa? Dia objek. Dia yang kena hafal. Jadi hafiz al-waladu al-Qur'ana. Begitulah kalau kita baca dengan baris akhir. Ataupun tak baris akhir pun tak apa. Hafiz al-walad al-Quran. Contoh saja. Baik, seterusnya ayat perkataan yang terakhir. Qabil. Qabil maknanya dia telah terima. Jadi ayat bahasa Melayunya Sa'id telah menerima jemputan itu. Di Arabnya ialah Qabil Sa'id ad-da'wah. Baik, dah kita buat banyak contoh ni. Jadi kita tahulah baris akhir Sa'id ni ialah baris depan. Sa'idun. Kenapa? Dia yang membuat perbuatan ni. Dia yang menerima. Dia apa yang diterima tu?
jemputan itu ad-da'wata. Ad-da'wah maknanya jemputan. Dia sampai makna syar'i dia ialah berdakwah dan sebagainya. Jadi ad-da'wata baris akhirnya baris atas kerana dia ialah objek bagi kata kerja terima. Nombor 3 pula. Jadi sekarang ni wazan fa'ul. Jadi sekarang ni kita sedang membahaskan daripada wazan 5. Nak ingat semula lah refresh balik. Wazan 5 itu daripada fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Yang pertama tu fa'al tu sebenarnya dia bukan fa'al saja. Dia kadang-kadang fa'il, kadang-kadang fa'ul. Ada kata kerja yang baris ainnya baris atas, ada yang baris bawah dan ada yang baris depan. Jadi kita dah buat contoh baris atas tadi, ada beberapa contoh. Baris bawah pun dah ada beberapa contoh. Sekarang kita yang terakhir sekali iaitu kata kerja dengan bahagian huruf ain wazan dibariskan dengan baris depan, fa'ul. Jadi perkataannya contohnya seperti ini. Kaf, bara, sebutan dia bagaimana? Kalau tanpa baris, nak sebut macam mana? Kabur. Kalau ini pun dhad, ain, fa, tanpa baris nak sebut macam mana? Dha'uf. Dan seterusnya kerana dia wazannya ialah fa'ul. Baik, kita bincang dulu. Nanti kita tunjuk daripada kamus. InsyaAllah bagaimana kita nak mengenal dia perkataan ini daripada kamus. Baik. Kabur maknanya apa? Dia telah besar. Jadi di sini perkataan seperti besar ni dalam bahasa Arab boleh dalam bentuk kata kerja. Jadi itu style Arab lah. Kita tak boleh elak lah. Itu cara orang Arab menyebutnya. Jadi kita terpaksa lah akur. Besar boleh dalam bentuk kata kerja. Jadi ayatnya harapan lelaki itu adalah besar. Itu dalam bahasa Melayu setelah kita olah. Tapi sebenarnya terjemahan literalnya telah besar harapan lelaki itu. Macam kalau orang India ke, saya India mari. Macam itulah strukturnya. Tetapi bahasa Arab dia boleh struktur begitu. Telah besar harapan lelaki itu. Maksudnya apa? Harapan lelaki itu amat besar. Baik. Kabur. Raja ar-rajul. Jadi raja ni ialah harapan. Jadi pada akhirnya baris apa dia? Baris akhir baris depan. Kerana dia dalam bahasa Arab dia dianggap pelaku bagi kata kerja kabur. Nak mengenal pelaku ni, kita tanya soalan, kabur apa ataupun siapa? Apa yang telah besar? Harapan telah besar. Jadi harapan tu pada akhirnya kena baris depan. Di sini ya. Terima. Terima. Siapa yang terima? Said terima jemputan itu. Jadi jawapan bagi apa ataupun siapa itulah dia pelaku. Sebagai tips untuk mengenal mana pelaku, kita setelah jumpa kata kerja, kita tanya apa ataupun siapa. Itu juga contoh ni lah. Hafiz. Siapa yang telah menghafal? Tengoklah ayat dia. Oh, budak itu telah menghafal. Jadi pada akhirnya kena pada depan kerana dia pelaku bagi kata kerja hafiz. Jadi di sini soalan kita telah besar, kabur. Kita tak boleh kata siapa. Kadang-kadang tengok konteks lah boleh juga tanya siapa. Tapi di sini dia tanya apa yang telah besar. Jadi, harapan lelaki itu. Di raja ar-rajul. Di sini ar-rajul pun pada akhirnya baris bawah kerana dia bukan sifat bagi harapan itu. Baik. Ayat seterusnya ataupun kata kerja seterusnya, da'uf maknanya dia telah lemah. Da'uf telah lemah. Jasad tubuh, al-marid pesakit. Jadi apa yang telah lemah? Tubuh. Tubuh siapa? Tubuh pesakit itu. Jadi jawapan soalan apa atau siapa pada akhirnya kena pada depan, iaitu dialah dianggap pelaku bagi kata kerja telah lemah. Jadi jasadu al-maridi pada bawah. Kenapa? Kerana dia bukan sifat bagi yang pertama. Jadi dha'uf jasadu al-maridi, iaitu tubuh pesakit itu telah menjadi lemah. Baik, kata kerja seterusnya. Maksudnya tak masalah. Kita dah nampak idea bagaimana bahagian ain itu berubah-ubah dan kita pun telah ada aplikasi nak kenal pelaku itu bagaimana. Kita soal apa atau siapa dan kita boleh baris akhir sesuatu perkataan dalam ayat. Jadi perkataan seterusnya saqul. Saqul telah berat, telah menjadi berat. Di ayatnya peti sedekah itu telah menjadi berat. Banyak orang sedekah, beratlah peti itu. Di ayat bahasa Arabnya ialah saqul sunduk as-sadaqah. Jadi apabila kita jumpa kata kerja saqul, iaitu telah berat, apa yang telah berat di sini? Kita soal tu iaitu
peti. Jadi peti itu kenalah baris akhirnya baris depan. Sunduku. Lalu kerana dia ungkapan dua perkataan. Perkataan nombor dua kita tengok. Adakah dia maknanya ialah sifat bagi yang pertama? Tidak. Jadi wajib di akhirnya. Baris akhirnya dibariskan dengan baris bawah. Jadi saqul sunduku as-sadaqati. Ya, jelas. Baik. Ayat ada 4 lagi. Samalah dia punya kaedah. Syaruf maknanya apa? Telah menjadi mulia. Ayatnya guru itu menjadi mulia dengan keikhlasannya. Jadi syaruf telah mulia. Siapa yang telah mulia ni? Guru itu al-mudarrisu. Pada depannya. Dengan keikhlasannya. B inilah dengan. B keikhlasannya. Oleh kerana ada B baris akhir perkataan selepasnya dibariskan bawah. Bi ikhlasihi. Ni ha ni lain perkataan lain. Iaitu nya dengan keikhlasannya seperti bismillah dengan nama Allah. Bismillah. Jadi guru itu telah menjadi mulia kerana keikhlasannya ataupun dengan keikhlasannya. Kata kerja seterusnya, saluh. Saluh maknanya apa? Dia telah baik. Sesuatu itu telah jadi baik. Jadi ayatnya cadangan pengurus itu adalah sesuai. Maksudnya kita tengoklah konteks nak gunakan baik ke sesuai ke apa saja yang asalkan melambangkan apa dalam ayat itu. Jadi di sini kita boleh kata kita tak gunakan baik, kita gunakan sesuai. Jadi saluh, apa yang baik ni, apa yang sesuai. Iqtirah. Iqtirah ni cadangan. Jadi baris akhirnya kena baris depan. Iqtirah. Kemudian pengurus. Pengurus baris akhirnya dibariskan bawah kerana ini ungkapan. Dua perkataan. Dan perkataan nombor 2 ni bukan sifat bagi yang pertama. Jadi pada akhirnya wajib dibariskan dalam baris bawah. Maksud nak sebut selalu ni supaya insya-Allah kita akan ingat kaedah ni dengan mudah nanti. Baik, kata kita seterusnya sahul. Sahul maknanya apa? Dia telah mudah, telah jadi mudah. Jadi ayatnya memahami pelajaran hari ini mudah. Itu struktur telah diubah dalam bahasa Melayu lah. Kerana kita tak boleh kata atau kita tak boleh tulis dalam bahasa Melayu, telah mudah kefahaman pelajar hari ini. Telah mudah kefahaman pelajaran hari ini. Itu kalau kita sebut tu dalam bahasa Melayu, dia akan jadi pelik sikit. Jadi kita dalam nak terjemahkan ni, kita faham maknanya, kita ubahlah supaya disesuai dengan bahasa kita. Jadi dari segi bahasa Arabnya, telah mudah. Apa yang telah mudah? Kefahaman. Untuk memahami sesuatu telah mudah kefahaman. Ini perkataan nombor 2. Adakah ada sifat? Bukan. Jadi wajib baris bawah. Jadi ini dars al-yawm. Jadi dia tidak akan dikena mengena kerana al-yawm ini menunjukkan kepada masa. Ya, telah mudah kefahaman pelajaran bila punya pelajaran ni hari ini disebut al-yawma. Ini itu kita boleh aplikasikan juga dalam dalam kaedah fungsi tata bahasa itu ilmu nahwu, bahawa baris akhirnya baris atas kerana dia menunjukkan pada masa. Jadi hari ini masa. Jadi ayatnya ialah sahul fahmu darsi al-yawm. Pada asalnya al-yawm ni ialah masa. Tapi mengikut ayat ni sebenarnya, mengikut ayat ni ini bukanlah di baris atas kerana dia kena dibariskan bawah juga. Jadi pembahasannya agak detail sikit, tapi tak apalah, saya sentuh dulu. Kerana kalau ungkapan tu dia kita membahaskan dua perkataan dulu. Jadi kefahaman pelajaran. Jadi pelajaran ni bukan sifat bagi kefahaman. Jadi itu pasal baris akhir ni baris bawah. Dan pelajaran hari ini. Hari ini bukan sifat bagi pelajaran. Itu pasal baris akhirnya baris bawah. Kerana dia boleh juga, al-yawm boleh juga bermakna masa, tapi dalam konteks ayat ni, dia menunjukkan bahawa al-yawm ini ialah dia menggambarkan pelajaran, iaitu pelajaran kepunyaan hari ini. Jadi itu agak berlapis sikitlah perbincangannya. Tapi pada peringkat awal ni tak apalah. Kita boleh sebut al-yawmi ni, kenapa al-yawmi dibariskan di bawah? Kerana dia perkataan nombor 2 dalam ungkapan dan dia bukan sifat bagi pelajaran. Dan contoh yang terakhir, sa'ub. Sa'ub maknanya dia telah sukar. Ayatnya, susah ataupun sukar meyakini perempuan itu. Literalnya, telah susah
perbuatan nak meyakinkan. Jadi ini ialah kata terbitan. Nak terjemahkan agak sulit juga. Iaitu meyakinkan. Saya pun tak kerti nak terjemah macam mana. Tapi apa yang susah ni? Proses meyakinkan itu susah. Jadi pada akhirnya pada depan. Jadi telah susah nak meyakinkan perempuan itu. Jadi perempuan itu pada akhirnya baris bawah. Jadi insyaAllah kalau tak sempat ini kita sambung pada minggu depan ataupun kita boleh terus bincangkan pada sesi kedua kerana masa tidak mengizinkan. Kurang dari seminit ni. Jadi kesimpulan itulah bahagian ain itu kadang-kadang baris atas, baris bawah dan baris depan bagi kata kerja telah berlaku. Baik.